Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, haji dan hajar dan juga pendengar-pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bagi menunaikan umrah ni, kita memerlukan persediaan yang cukup, yang rapi, bukan sahaja daripada segi zahir tetapi dari segi batin, hati dan juga jiwa, supaya kita betul-betul junjung perintah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi maksud menyiapkan rohani ataupun jiwa kita ini, ada panduan yang dikeluarkan oleh seorang imam yang besar, iaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan ulama-ulama yang lain bersetuju dengan 9 tips yang Imam Nawawi ini dijadikan panduan tanpa menggunakan mazhab untuk menunaikan umrah ataupun haji demi mendapatkan haji yang mabrur. Jadi di sini saya akan menerangkan salah satu daripada 9 tips tersebut, iaitu tashih niat. Tuan-tuan dan puan-puan, tashih niat ni maksudnya membetulkan niat. Sahih maksudnya betul, tashih maksudnya membetulkan. Jadi tashih niat ni memperbetulkan niat kita. Berkaitan dengan niat ni, ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ni secara kasarnya Nabi mengingatkan kita setiap amalan kita ni dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Kita akan dapat pahala ikut niat kita. Amalan itu sah ataupun tak sah bergantung dengan niat kita. Dalam hadis itu juga Nabi sebut, barang siapa yang berhijrah, suasana ni Nabi SAW cakap tentang suasana orang Islam ketika itu yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau dia berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia dapatlah habuan kerana Allah dan Rasul. Dan ada juga sebahagian dari mereka yang berhijrah kerana nak lunaskan hajat-hajat mereka, seperti nak tengok tanah ataupun rumah dan sebagainya, maka dia akan dapat habuan tersebut. Dan ada juga sahabat-sahabat ni yang berhijrah kerana nak menikah dengan seorang perempuan. Perempuan tu bagi tahu, kalau nak nikah dengan saya kena berhijrah sebab saya nak berhijrah. Jadi Nabi pun nikahkan mereka berdua ni. Jadi kat sini Nabi simpulkan hadis ni, niat kita ni mempengaruhi hasil amalan kita. Apa-apa yang kita dapat tu bergantung pada niat kita. Sekarang bila kita nak pergi umrah, kita tengok sahabat radhiyallahu anhu bila menerima perintah untuk pergi menunaikan umrah pada tahun ke-5 Hijrah dan berangkat pada tahun 6 Hijrah, semua mereka bergembira kerana dapat masuk tanah haram Mekah. Tetapi ada sebahagian dari mereka, terutama mereka yang memang berasal dari Mekah, orang-orang muhajirin yang dah bertahun tak balik Mekah, yang nak tengok keluarga ke, nak tengok anak ke. Jadi inilah peluang mereka untuk melunaskan hajat-hajat ni. So pergi buat umrah, tetapi lepas umrah dapat tengok kebun ataupun keluarga ataupun hajat-hajat mereka yang lain. Jadi kat sini niat tu belum ditashihkan. Niat tu belum betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala. So niat ni perlu ditashihkan. Tiada ibadat yang Allah kaitkan dengan lillahi ta'ala melainkan ibadat haji. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, yakni kerana Allah lah wajib manusia menunaikan haji. Bila sahabat terhalang pada tahun 6 Hijrah di Hudaibiyah tersebut, mereka ni nak meneruskan juga perjalanan. Jadi Allah mengingatkan mereka, wa'atimul hajja wal umrata lillah, tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah. Jadi kata ulama, kerana Allah ni, ulama membahagikan kepada 3 poin. Yang pertama sekali adalah nak junjung perintah Allah. Bukan kerana niat lain, tak ada niat nak pergi berjalan ke apa, tak ada. Memang kerana lillahi ta'ala semata-mata. Yang kedua, niat kita nak junjung perintah Allah tu, kita tambahkan lagi dengan niat nak tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dan melengkapkan rukun Islam kita. Kita tinggalkan duniawi, kita tinggalkan kerja, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan perniagaan kita semata-mata nak pergi ke tempat yang mulia di sisi Allah. Nak mengerjakan ibadat yang kat tempat lain tak ada ibadat ni. Macam tawaf, sa'i tak ada kat tempat lain, hanya ada di Mekah. Kita sebagai orang Islam memang kita dah taat, kita dah solat 5 waktu, kita dah berpuasa di bulan Ramadan, kita dah berzakat. Tapi ada amalan-amalan kita yang kita belum buat, yang hanya ada di sana. Jadi kita nak lakukan di sana untuk tambah sifat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, untuk dapatkan keredaan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni sebagai hamba Allah, kita dah guna nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah. Kita ni nak balik kepada Allah dalam keadaan Allah ni redha dengan kita. Jadi niat kita tu kena betul-betul lillahi ta'ala lah. Tidak ada selain tu. Walaupun kita nak pergi ziarah ke, nak pergi kebun ke, nak ziarah ke keluarga kita ke, harus tujuan-tujuan tu, tetapi ia mengurangkan pahala kita. Niat kita tu mestilah kerana nak junjung perintah Allah, nak tingkatkan sifat ketaatan kita dan juga nak mendapatkan keredaan Allah.
Akhir kalam, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang nak berangkat pergi menunaikan umrah ni, kita tasihkan niat kita balik. Kita betulkan balik niat kita. Kalau ada masuk niat-niat lain tu, nak makan angin ke, nak berjalan, nak tengok keindahan Mekah sekalipun, benda tu tak salah, tetapi ia mengurangkan pahala kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk kita menjaga niat kita tu hanya kerana Allah semata-mata, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.